Saya nak tanya Cik Din lah, top 3 player Selangor yang Cik Din pernah tengok lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta perkenalkan diri lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Basically nama saya Zairuddin Hashim. Kawan-kawan panggil Cik Din lah. Okay. Saya merupakan seorang penulis blog lah. Nama blog saya chadinssphere.blogspot.com. Dalam blog saya tu saya tulis pasal sejarah, pasal sukan, pasal jersey, pasal politik, dan saya juga sepenuh masa sebagai seorang petugas di sebuah CSO ataupun NGO lah, kita panggil Angkatan Bilik Islam Malaysia, ABIM, dan jawatan sekarang selaku naib presiden. Saya tengok Facebook dia, lepas tu dia selalu upload, dia selalu posting. Dia minat kumpul JC, dia minat tu macam mana boleh timbul, boleh share, macam mana boleh datang minat tu? Pertamanya saya minat dia, kita kena faham bila kita minat jersey ni, yang orang nampak kita minat jersey lama, yang orang tak nampak ialah kita sebenarnya minat sejarah secara tak langsung. Dia mula ceritanya panjang, tapi saya ingat lagi masa saya kecil, perkara yang saya didedahkan oleh ayah saya ialah baca surat khabar hari-hari. So macam surat khabar tu bila kita baca, daripada saya tak pandai baca pun saya dah boleh belik surat khabar. Ayah saya ajar lah. Dia tak suruh baca, tapi dia duduk duduk di kerusi dengan meja dia tu kat luar rumah tu, dia akan beli surat khabar. Dia akan beli semua surat khabar bahasa Melayu yang ada dekat kedai Cina tu lah. Memang langgan hari-hari. Jadi Cina tu pun kadang-kadang dia hantar sendiri. Dia hantar, kita baca lah. Kita tengok gambar je dulu. Tapi daripada benda tu dia datangkan minat. Dan daripada itu, bila ayah saya juga minat bola sepak. Dulu dengan kawan-kawan dia daripada kampung, kita naik kereta sama-sama ramai-ramai pergi Stadium Shah Alam, pergi Stadium Merdeka, pergi Stadium Paroi. So, saya fans Selangor, to be fair, memang peminat Selangor ni memang tahun 94, 95, 96, 97 tu lah kira paling hidup jiwanya. Dan saya pun kebetulan membesar zaman tu kan. Tapi dulu bila kita tengok orang pakai jersey dan kita nak beli jersey kat stadium, ayah tak bagi. Dia kata kalau abah saya kata kalau nak beli jersey ni kena dapat nombor 1. Jadi sekolah tu struggle lah. So ada motivation dia. Okay, first jersey Cik Din apa? Masa beli masa bila? Jersey fans version lah. Tahun saya ingat 92 macam tu lah. Tapi dia bukannya jersey original. Beli di luar stadium? Stadium Merdeka. Luar stadium. Tu memang, tapi dah tak ada lah. Nah, bila masa degree tu lah baru kita boleh start pelan-pelan collect balik selai, dolai. Barulah kita berani pergi ke PKNS Shah Alam, tengok sendiri jersey yang banyak tu. Kan total berapa? Ada buat inventory setakat ni tak rajin sangat nak buat. Tapi kalau secara roughly saya kata boleh kata 300 helai lah. 300 helai. Tapi taklah semua jersey yang rare-rare. Maksudnya ada yang jersey baru juga. Maksudnya kita collect tu atas dasar minat. Dan yang penting kalau boleh saya kongsi, kumpul ikut kemampuan lah. Kadang satu home, away, third, ada jenis orang dia complete set dengan goalkeeper. Dia masalah dengan jersey baru ni Bro Arif, kenapa saya jarang collect, sebab cantik memang cantik, tapi dia pakai material PU. PU ni macam macam ni kan. PU. Jadi masalahnya kalau kita rajin basuh guna mesin, dia akan rosak. Kualiti material lama jersey 90-an vintage ni lebih tinggi lah berbanding yang baru. Kolektor lama ni memang jersey lama tu lebih dekat dengan jiwa lah. Jadi sebab tu kita buat dulu ada kelab-kelab lah, kita buat kelab dan kita buat page cerita bola sepak dan sebagainya. Dan sekarang benda ni jadi besar. So bagi saya, organisasi dakwah ke, NGO yang kemanusiaan ke, kolektor jersey, kita semua ni ada misi yang sama sebenarnya kan. Kalau kita nak kata bawa orang kepada kebaikan, kita tak boleh pilih ikut pepatah Arab je. Kadang orang kata kalau nak kawan, kena kawan yang ada minyak wangi je. Ada setengah orang kata baguslah benda tu baik. Kita tak nafikan perlunya kita berkawan dengan orang baik. Tapi kalau kita semua berkawan dengan orang baik, siapa yang kita kata nak bawa kawan-kawan kita yang yang berasap, yang duk himpal besi dan sebagainya kan. Dan kadang-kadang dalam kawan kolektor ni ada yang lagi alim daripada kita. Dan kita di sinilah kita belajar. Pada saya hidup ni kita tak boleh segregate, saya badan dakwah, saya lagi baik daripada awak. Kita jangan mudah buat conclusion lah, buat assumption. Saya rasa ini yang bermasalah dalam masyarakat kita. Bila kita ada rasa kita lagi pandai, kita lagi bagus, itu masalah lah. Sebab tu macam saya, ada setengah orang ingat saya menulis sebab saya nak tunjuk pandai. Tak, kita menulis sebab contoh saya baca kat majalah lama, kita pergi dekat pergi dekat Perpustakaan Negara, ada artikel lama, makrofilm semua kita print satu, kos lagi tu.
kita share percuma dalam blog kita. Bukan sebab kita nak tunjuk pandai. Kita nak merakam balik apa yang orang dulu tulis. Zaman ni Selangor menang berapa, kita bagi sumber dekat bawah. Tapi kadang-kadang ada bekas player ataupun perakam sejarah, orang yang memang betul-betul history buff dan sebagainya, dia akan ribat balik, dia kata tak betul ni Cik Din, sepatutnya begini. Kita kena terima dan kita juga beritahu apa rujukan kita. Jadi sebenarnya saling bertukar, bukannya kata kita tulis tu kita paling pandai. Dan benda tu yang menambah kayakan lagi arkib dan juga sejarah bola sepak Malaysia sebenarnya. Kalau kita tengok Islam pun, kita nak faham agama Islam tu daripada sejarah dia juga kan. Quran tu sendiri, Quran tu sendiri adalah perakam sejarah yang sangat baik dengan apa orang kata grammar yang sangat tinggi, nahwu Arab yang terlalu hebat. Orang kata kalau setakat seorang pujangga nak menulis zaman purba mustahil sebab melangkaui zaman. Macam saya menulis kan. Saya menulis bukan saya kata ni aku tulis ni confirm viral. Saya tak terfikir pun tulisan saya di blog saya akan Ola Bola akan ambil buat rujukan filem Ola Bola. Kan tulisan saya masa saya mula tulis cerita Malaysia ke Olimpik 72 dan 80, tak ada orang baca pun, zero view. Saya ingat lagi. Kita tulis ni berbulan-bulan. Kalau nak tahulah kadang-kadang satu entry tu masa berbulan. Baca 2 minit je. Tapi nak cerita kita menulis tu bukan sebab kita rasa nak orang appreciate kita. Maksudnya kita bukan nak orang puji kita. Kita menulis sebab nak berkongsi dengan orang. Dulu saya nak cari gambar Azman Adnan dekat Google susah. Ada 5-6. Saya dah hafal gambar tu macam mana, gambar Azman pakai baju apa. Jadi sebab tu saya sanggup pergi Chaurasta, naik bas zaman jadi peguam dulu daripada Kelang, naik bas dekat stesen 13 Alam, pergi Chaurasta Pening, semata-mata nak beli majalah lama. Sebab dulu di Chaurasta tu banyak, sekarang dah habis lah. Apabila ramai dah tahu kan. Dulu kita beli, dia ikut jengkal je pun. Kita panggil Maulana lah, saya pun lupa apa nama toke Chaurasta tu. Dia ada banyak kedai, tapi ada seorang tu baik dengan saya. Dia datang nampak muka saya je, orang KL. Orang KL kenapa orang KL? Kata, mau buku bola lama ke? Ada ke? Syekh? Kata, mesti ada, mesti simpan kan. Jadi kadang-kadang penuh 2 beg, 3 beg naik bas, balik hari. Tapi bagi saya benda tu macam puas lah. Kita dapat hazanah. Tapi masa tu memang orang tak appreciate benda tu. Sebab tu memang banyak kita pergi dekat jalan tu naik Chesley, pergi kedai buku lama, banyak sangat. Beli satu RM50, RM1. Sekarang satu dah sampai RM300. Ada juga. Berapa mahal Cik Din pernah tengok, mungkin kalau ada ataupun dalam simpanan Cik Din ataupun kolektor dekat luar sana, nilai JC yang orang kata orang pernah jual lah. Selai-selai ni saya pernah dengar sampai RM10,000 pun ada. Tapi katanya JC Motadari. Tapi yalah ada RM10,000. Tapi tak ada orang kata tak tunjuk resitnya apa semualah. Saya dengar cerita dan JC tu memang rare lah. Dan ada juga yang jenis berduit, dia beli lamsam, dia beli borong. Contoh kolektor tu ada sekian-sekian JC, dia beli RM70,000 terus. Kita pun boleh tengok kalau macam bola, saya tak pasti Selangor lah, tapi saya banyak tengok Premier League. Dia ada ambil juga design-design yang lama tu, tapi dia adjust sikit lah kan. Macam baju bro dia pakai ni, selempang ni, dah lama Selangor tak pakai. Last tahun 2004. Tu baju 2004 contoh. Boleh. Ini pun sama dia kurang macam tu lah. Dan sebelum tu adalah tahun-tahun sebelum tu zaman Motadari, baju 82. Saya terima kasih. Betul lah. Jadi dia kadang-kadang disebabkan ada sentimental value. Sebab orang sebut jersey selempang ni nilai dia lain lah. Maksudnya ada jiwa dia. Melayu kan silat dengan selempang mungkin lah tu. Semangat lah kan. Dulu kalau siapa pernah dengar cerita jersey Selangor 82 tu, banyaklah orang kata sumber-sumber dia, rujukan dia, cerita-cerita dia. Tapi fashion tu dia akan berpusing semula lah, design dan sebagainya. Dekat Malaysia ni community apa nama ni yang kumpul JC ni besar tak? Dia punya ada figure tak? Figure ramai. Figure berapa puluh ribu ke? Saya rasa tak sampai puluh ribu lah. Dia yang ramai ni bundle, kolektor bundle. Maksudnya bundle ni dikumpul semua. Maksudnya dikumpul semua termasuk JC. Tapi nak kata pure JC collectors ni, saya boleh sebut ribu lah, mungkin ribu. Dia setiap negeri tu ada community dia. Engagement saya dari segi penulisan. Contoh macam tulisan di blog saya pasal bola sepak Malaysia. Ada bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun dia jadikan sebab dia boleh simplified English tu. Ada yang daripada Canada, daripada Laos, Laos, daripada Amerika Syarikat, datang ke Malaysia untuk interview saya saja pasal penulisan. Tapi kita tulis tu bukannya akademik sangat pun. Tapi sebab benda tu bagi dia unik.
Contoh ada satu artikel saya tulis memang sekejap sangat dan kita tulis secara santai. Dia pasal racism dalam bola sepak Malaysia. Bahasa Inggeris lah. Memang sangat santai, saya tulis, seingat saya dalam 2 muka surat macam tu. Tapi dia kata benda ni tak banyak orang tulis. Dan of course lah dalam tu adalah fakta-fakta dia. Contoh macam, sebab saya memang rujuk kawan-kawan saya yang mengajar di Sabah, di Sarawak. Di Sarawak tu padang dia macam mana? Siapa yang main? Ada tak padang bola sepak? Ada tak court bola tampar, court basketball dan sebagainya, supaya kita boleh buat comparison. Kenapa sukan tak berkembang dekat tempat tu? Kenapa sentimen perkauman tu agak tebal? Dan yang paling penting, kalau kita tengok pemain ni jujur kata lah, kita nampak seorang pemain India, dia tak perform atas padang, kita tak akan sebut nama dia, kita akan sebut kaum dia. Jadi benda ni yang benda rasism yang pada kita benda tu alah benda ni pun nak jadi besar-besar pada kita lah. Tapi benda tu pada saya benda tu besar sebab dia babitkan orang kata sentimen maruah dan sebagainya. Kita kena hormat lah. Jadi benda tu yang pekerja-pekerja luar tertarik. Biasanya kalau jumpa tu dekat KL Central lah, kebetulan kadang mereka ada orang kata seminar dan sebagainya. Dia call, saya kata boleh je interview lah. Maknanya engagement tu lebih kepada penulisan, bukan kepada JC lah. Okay. So saya ingat kita dah dekat ujung. Mungkin sebelum kita tutup tu, saya nak tanya Cik Din lah. Boleh. Top 3 player Selangor yang Cik Din pernah tengok lah. Dan apa sebab, dengan dia punya sebab lah. Kalau yang saya pernah tengok top 3 ni, saya letak nombor 3 Syafiq Salih lah. Syafiq Salih ni pada saya memang Muhtadari baru lah. Sebab Muhtadari saya tak pernah tengok lah. Kat Syarif Merdeka memang tak pernah tengok. Tengok Syafiq Salih ni masa dia main daripada KL, Sarawak, main Selangor. Saya ingat first time saya tengok dia bukan masa zaman main KL, masa ada live lawan New Zealand ke apa, dia main Malaysia. Pelik satu sebab badan dia tu bukan typical striker Malaysia. Striker Malaysia lu kurus apa kan, ni tinggi. Ini dia badan dia tough, gempal sikit, rambut dia panjang. Dia kata, siapa dia ni kan? Lepas tengok Syafiq Salih macam pernah dengar. Rupanya dia perform kat Sarawak. Dan kemudian bila saya jumpa ex-player macam Bira Jenikan dan sebagainya, Abang Bun cerita, Syafiq Salih ni dia punya determination dia kuat. Maknanya macam mana dia boleh sampai main kat Indonesia, perform dekat Piala Suzuki dan sebagainya tu. Zaman dekat Sarawak, saya ingat saya 2004, 2003 macam tu. Dia dekat Sarawak tu, bila dia tak dapat tempat dekat skuad Selangor, daripada KL tak dapat dekat Selangor, dia pergi Sarawak, saya ingat saya, dia kena ACL. Jadi dekat Sarawak tu dia cuba untuk pulih. Tapi recovery dia tu Abang Bun cerita dia hari-hari dia training supaya dia boleh recover balik. Dan once dia recover, dia terus perform untuk Sarawak. Lepas tu nama dia naik tu, main wakil Malaysia. Lepas tu main Selangor. Main Selangor tu memang nama dah naik lah. Perform dekat Piala Suzuki dan sebagainya, main kat Indonesia lagi. Itu nombor 3 lah. Nombor 2 Wa'am lah, Amri Yahya ni memang pada saya legend lah, tak kisahlah orang cakap apa pasal dia pun. Pada saya dia ni seorang yang setia sebenarnya. Yalah, tapi manusia kan, dia kadang ada faktor-faktor yang menyebabkan dia keluar Selangor, dia masuk Selangor, kadang dia marah kat tak tahulah jurulatih ke pengurusan kan, kita pun bukan rapat dengan dia kan. Tapi Amri Yahya ni pada saya sumbangan dia besar pada Selangor. Daripada saya dia legend lah, macam mana pun sumbangan dia besar, bukan setakat jaringan aja, performance dia tu, pengaruh dia tu. Player ni saya nilai dari segi pengaruh dia. Maksudnya sampai peminat boleh ingat dan peminat rasa akan kehilangan dia bila dia tak ada. Dia macam general kat padang tu lah. Itu Wa'am. Nombor 1 of course lah, Mantan lah. Azmanan ni memang idola saya lah. Bukan sebab saya pernah lepak rumah dia ke apa kan, tapi Abang Man ni dia, pada saya, siapa yang peminat Selangor pernah tengok dia tahulah dia punya turning dia. Jadi macam Mantan ni memang jasanya besar pada Selangor. Dan dia as a person pun memang humble lah. Memang tak ada saya tengok dia belagak kan. Macam saya dia peminat biasa pun first time jumpa pun memang dia dah kata ni Cik Din macam apa, dia pernah baca blog saya kan. Maksudnya dia tak adalah letak diri dia tu sebagai star. Maknanya dia layan peminat biasa pun macam kawan dia juga. Macam itulah. Dan saya doa lah semua pemain Selangor yang berjasa ni, orang kata kehidupan mereka dipermudahkan dan tidak dilupakan lah. Okay. So alhamdulillah macam-macam kita dapat info, kita dapat ilmu dan kita faham bukan saja pasal JC tu, tapi ada cerita, ceritanya macam-macam lah di sebaliknya kan, dengan sejarahnya. Betul. Dengan orang kata boleh mengimbau balik zaman-zaman orang kata kalau kita ni tahun kita tahu tahun ni player apa, tahun ni menang apa, so benda-benda cerita orang kata mengambil balik memori. Dan lepas ni kita akan pergi tengok dekat mana
Cik Din simpan hazanah dia. Ni kira first time ada orang rakam dalam. Tak pernah bawa lagi. So, apa-apa sebelum mungkin kita tutup ke Cik Din? Pertamanya ucap terima kasihlah kepada Bro Arif yang sudi datang interview, dan kepada yang di luar sana, jangan takut nak collect jersey dan collect ikut kemampuan. Tak perlu ikut pace orang lain, ikut pace sendiri. Dan kita collect ni bukan sebab kita nak menunjuk, tapi sebab jiwa kita. Bila kita mengumpul dengan minat, kita buat apa pun dengan minat, kita tak akan rasa ralat lah. Dan kita tidak perlu mengharapkan penghargaan daripada orang. Tapi kita buat ni sebab kita ada passion. Bila kita ada jiwa, orang tak hargai pun kita rasa okey je. Dan kalau orang kecam pun kita buat tak tahu je. Tapi bila kita minat tu, insyaAllah penghargaan tu akan datang juga. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dengan tetamu lain dan kisah-kisah lain yang menarik, yang boleh beri inspirasi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jom.